Okay, Alhamdulillah kita dah bersiaran. Akhirnya, Puan Zaidah kita, Kak Zaidah Ibrahim dah berada kembali di studio di Puchong ni. Alhamdulillah. Hai Kak Zaidah, it's been so long. Apa khabar Kak Zaidah? Assalamualaikum. Baik, Alhamdulillah. Sebulan ya. Saya tak ada di studio Simply Sugar ni. Okey, apa khabar semua? Alhamdulillah, semuanya dipermudahkan ya. Alhamdulillah. So, Kak Zaidah dapat kembali semula ke studio. InsyaAllah kita akan bersiaran daripada studio di Puchong ni lah. Welcome back Kak Zaidah. Yeah. Thank you. Okey, Purvaneswari pun dah masuk katanya. Hai. Hai. Ramai yang beri salam. Assalamualaikum. Yes, waalaikumsalam pada yang beri salam dan assalamualaikum buat semua ya. Minta seperti biasa, kita minta love, like, share dan komen ya. Yes. Alright. Apa khabar semua? Okey, mungkin yang pasal semalam kita tak ada ya. Sebab semalam saya bertolak daripada Johor Bahru kemari, tu yang kita tak ada live semalam ya. Suara slow. Dah, okey. Okey ya, sound okey, alhamdulillah. Sound dah okey, alhamdulillah okey. Semua minta tanya love. Puan apa khabar? Semua mesti rindu. Baik, alhamdulillah. Nampak Kak Zaidah ni sihat ya. Letih je lah sikit bulan alik ya, tapi tak apa, alhamdulillah. Yang penting Kak Zaidah dah ada di sini bersama you all. Alhamdulillah boleh continue dengan menu-menu yang menarik lagi. Tambah lagi dan tambah lagi. Tambah lagi. Hari ni dah episod yang ke 276. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Okey, sikit lagi, share lagi, ramaikan lagi sebelum kita mulakan masakan. Jadi tak adalah yang ramai yang tertinggal. Betul. Kita tunggu sekejap pun tak apa ya. Kita tunggu notification ya daripada Facebook. Dan pada yang IG, yang mana satu IG ni Bel? Yang sebelah kiri IG sebelah kiri saya. IG dan Facebook ya. Okey, dah ramai dah Kak Zaidah. Jom kita mula. Alright, jom masak dengan Kak Zaidah. Okey, jom. Okey, apa khabar semua? Alhamdulillah Kak Zaidah berbesar hati sangat ya. Dapat balik ke studio semula. Okey. Untuk hari ni Kak Zaidah nak tunjuk cara buat simple aja ya. Kita nak buat pulut mangga. Ini ialah sejenis dessert ya, Thai dessert lah ya. Pulut mangga. Tapi kat sini pun ada juga orang jual ni yang sebenarnya ya. Okey, pulut mangga, bahan-bahan untuk pulut mangga tak banyak bahan-bahan dia. Kita guna setengah kilo ataupun 500 gram pulut. Pulut ni Kak Zaidah guna pulut susu ya. Pulut susu dia akan jadi lebih cantik lah ya. Dia lebih starchy, lebih lemak ya. Kemudian Kak Zaidah dah rendam. Saya rendam lebih kurang 2 jam. Ya. Lebih lama you rendam, dia akan mudah masak ya. So, ni adalah 500 grams pulut susu. Ya, pulut susu Kak Zaidah dah rendam selama 2 jam. Kemudian perempuan perlu toskan ya. Kemudian kita guna untuk pulutnya dulu ya. Kita guna 400 grams santan. Kak Zaidah pakai santan kotak hari ni. 400 gram santan. Saya campur sedikit dengan air untuk dapatkan 400 gram ya. Sebab santan kotak ni dia pekat ya. Okey. Kemudian saya guna 100 gram gula pasir. Saya guna juga nanti ialah setengah sudu teh garam. Okey. Untuk pulutnya kita guna 400 gram santan kotak ataupun santan fresh. 100 gram gula pasir dan setengah sudu teh garam. Okey. Untuk kita gunakan dadihnya nanti di bahagian atas, Kak Zaidah guna 200 gram santan, 1 sudu teh tepung jagung dibancuh dengan sedikit air dan suku sudu teh garam. Saya ulang lagi sekali, untuk dadihnya ataupun untuk kita siramkan di bahagian atasnya ya, untuk nak menambahkan sedap je lah ya pada pulutnya nanti. Kak Zaidah guna 200 gram santan bersama dengan 1 sudu teh tepung jagung dibancuhkan dengan sedikit air dan kita guna juga suku sudu teh garam. Okey, kita guna juga mangga. Cuma mangga Kak Zaidah hari tak berapa cantik ya. Dia kau dapat cari yang masak betul, yang warna kuning-kuning orange tu. That one better lah ya. Dia nampak manis ya. Yang ini dia masak layu ni ya, tapi boleh je lah ya.
Okey. Kemudian Kak Zaida guna, ada setengah guna kalau betul-betul Thailand dia pakai mung bean Mung bean tu kacang hijau yang dia telah dibuang kulit, direndam ataupun direbus, kemudian digoreng. Goreng tanpa minyak sangat Yang ini Kak Zaida guna beras pulut. Beras pulut yang kita dah rendam tadi, kita ambil sedikit, kemudian kita goreng ataupun sangrai kat kuali sampai dia jadi brown macam ni. Ini untuk kita nak tabur di bahagian atas supaya bila kita makan nanti you ada rasa keruk-keruk. So ini beras pulut. Kak Zaida guna beras pulut. Ada juga yang guna bijan. Bijan pun dia sangai di kuali untuk sebagai tabur, untuk hiasan dan untuk when you makan dia ada rasa keruk-keruk, crunchy a bit. Okay. Alright. Dan jangan lupa daun pandan. Okay. Boleh kita mula? Okey, jom Okey. Okey, ini kukus. Kukus macam ni. Kemudian kita letakkan pulut yang telah kita rendam. Kak Zaida rendam 2 jam kita rendam, kemudian kita toastkan airnya. Kemudian kita masukkan dalam kukus Kita letakkan sedikit daun pandan yang telah dikerat-kerat di bahagian bawahnya ni. Daun pandan ni sebagai kata orang tu nak tutup sikit lubangnya dan untuk nak dapatkan aroma, bau wangi Okey. Okey, nampak tu? Kemudian kita lubang-lubangkan. Kalau tak pun nanti sekejap lagi kita lubangkan. Sekarang ni kalau kita lubangkan takut pulutnya jatuh ke bawah Kita tunggu pulutnya bila dah panas dia akan melekat So kita tunggu waktu dia dah melekat nanti. Okey Bel. Alright. Air kukus dah mendidih. Okey, kita akan terus masuk ke sini. Kita tunggu sekejap sehingga pulutnya melekat baru kita lubang-lubangkan untuk supaya wapnya masuk dan dia akan dapat lebih mudah masak lah cepat masak. Sedap ni Nur Laila Makno kata. Betul. Siapa yang suka kan makanan Thailand pastinya mesti tahu suka. Ni mesti tahu. Dan suka ni. Mesti tahu ni. Ni very famous tempat dia. Memang senang nak dapat ni untuk apa ni, pulut mangga ni Dia ada 2 versi, satu pulut mangga, satu pulut durian. Kalau yang durian tu dimasak durian dimasak sama, duriannya digantikan dengan mangga. Lebih kurang lah. Okey. Mesti semua macam masih fokus lagi. Masih memberi salam dekat Kak Zaida sebab semua mesti terkejut. Kak Zaida akhirnya di studio. Setelah sebulan saya di Johor Bahru Yes. Rindu sangat kat studio So saya kita on and off lah so now turn untuk saya di studio Okey, sementara kita nak tunggu pulut kita masak, kita nak kena buat santannya dulu Okey, santannya Kak Zaida guna tadi ialah 400 gram santan. Saya guna santan kotak. Kalau perempuan nak lebih sedap, hasil yang lebih cantik, bau yang lebih sedap, perempuan guna santan fresh. Sebab santan fresh dia ada minyak tu yang buat pulut you lebih berkilat nanti Okey. Tapi Kak Zaida hari ni pakai santan kotak je So now tadi 400 gram santan kita dah masukkan dalam periuk. 100 gram gula. Setengah sudu teh garam. Okey, ini perempuan perlu masak hingga mendidih. Nampaknya ramai yang kata Kak Zaida. Okey, sebelum tu kita masakkan dia sehingga mendidih. Right. Okey, apa ramai kata Kak Zaida slim. Tak. Balik Johor mana boleh slim. Siapa yang tahu kalau balik Johor pastinya akan naik.
Kan. Dari pagi sampai ke malam makan ya, tak ingat sakit, tak ingat apa ya. Punya syok je makan ya. Yes. Kak Zada pula tinggal di, sementara ni kita berbual. Kak Zada pula tinggal di Nong Chik. Nong Chik itu disekelilingi oleh makanan yang sedap-sedap. Sama ada di gerai, di kedai makan, ya, dari pagi sampai ke malam makan tak habis. Tak berhenti makan lah maksudnya ya. Okey, so kita perlu kacau dia ya. Kacau hingga dia mendidih. Kemudian kita tutupkan apinya. Okey, yang Kak Zana masak sekarang ialah santan sebanyak 400 grams, gula pasir 100 grams dan setengah sudu teh garam. Nampaknya ramai Yes. dah kembali bersama kita ni Kak Zaidah. Alhamdulillah. Semua seronok tengok Kak Zaidah ada di sini. Ya, Kak Zana pun seronok ya. Dia kata orang tu sekali-sekali rindu-rindu ni yang best ni. Betul. Ya. Tak sabar rasanya nak start live ya tadi. Aduh. So saya minta maaf ya pada yang menunggu semalam. Kita tak dapat nak bersiaran semalam ya sebab saya dari Johor Bahru kemari ya. Balik semalam, jadi saya tak dapat nak buat live ya semalam. So hari ni seperti biasalah ya, InsyaAllah Kita akan teruskan Yes. lagi dengan you all. Okay, kita tunggu hingga santannya mendidih. Okey, sementara nak tunggu mendidih ni Bel, Ya. saya nak lubang-lubangkan sedikit pada kukus ni ya, pada pulut ni supaya memudahkan pulut kita untuk masak. Kalau kita buat masa dia tengah belum melekat tadi, dia nanti akan berderai ke bawah. Jadi kita tunggu dia melekat dulu, lepas tu baru kita lubang-lubangkan supaya uapnya naik ke atas, memudahkan pulut kita untuk masak. Kita lubang-lubangkan macam ni. Tapi buat masa pulut ni dah melekat lah. Ni kan dia dah melekat tu, nampak ya? Dia tak jadi macam beras ya. Okey, so nanti dia lebih mudah masak, cepat masak. Sebab pulut ni kita tak ada letak apa-apa ya dalamnya, jadi dia agak lama sikit untuk masak. So, kita lubang-lubangkan ya. Alright, kita tunggu ni mendidih dulu. Okey, ada soalan dah ni. Yes, apa soalannya? Aisyah Hussein, salam Bel. Waalaikumsalam. Tolong tanya Puan Zaida, Yes. nasi Afghan paste kalau nak Apa ada dia? lauk, nasi Afghan, paste nasi Afghan. Yes. Kalau nak ada lauk, nak makan dengan lauk apa ya? Okey. Nasi Afghan ni yang sebenarnya original dia kita masak bersama dengan ayam. Ayam tu kita masak. Lepas tu kita masukkan dalam nasi. Kalau betul-betul original nasi Afghan, ataupun puan boleh refer balik pada kita punya live ya. Kak Zada ada bagi dah resepi nasi Afghan live. Mungkin puan boleh tengok balik macam mana saya sediakan nasi Afghan ya bersama dengan lauk ayamnya. Okey, kalau puan nak buat lauk sampingan, puan bolehlah buat lauk merah pun boleh. Ya, untuk nak dapatkan rasa masam sikit, ataupun lauk roast pun boleh ya. Lauk roast and then lauk mak kau. Lauk apa? So selalunya kalau dengan paste nasi, kita akan padankan dengan paste lauk biryani. Lauk biryani boleh, lauk paste, kuzi. kuzi. Kalau paste boleh, kalau puan nak masak lauk apa? Yang resepi yang saya dah bagi pun boleh ya. Yes. Okay. Sebab Kak Zaidah pun dah siapkan sebenarnya. Nasinya nasi dah. Afghan. Nasi Afghan dah ya. Mungkin you boleh refer balik tengok macam mana penyediaan nasi Afghan. Cuma kali ni lebih mudah sebab you dah guna paste. Yes. Kak Zaidah, thank you so much menyenangkan Yes. hidup kita tadi. Senang Sebab kan? kalau you all refer balik kepada live kita yang Kak Zaidah kongsikan resepi nasi Afghan, ada lebih kurang almost 20 bahan lain-lain yang Yes. kita kena sediakan untuk Betul nak tu. masak nasi Afghan. Betul Jadi tu. Kak Zaidah dah sediakan paste, tinggal masukkan aja, tinggal tambah protein. Mungkin macam hari tu Kak Zaidah ada sharekan step by step untuk paste nasi Afghan. Tinggal tambahkan ayam, carrot dan juga kismis sahaja. Yes. Kalau betul-betul nasi Afghan ni dimasak dengan ayam ya. Tapi kalau kita nak berkuah, bolehlah kita padankan dengan lauk kuzi. Saya pernah bagi lauk kuzi. Kita boleh makan juga dengan lauk merah ya. Kalau nak beli paste kat Zaidah, kita ada lauk merah, paste lauk merah. Dan kita ada paste biryani ya. Bolehlah dipadankan dengan
Nasi Afghan. Okey, ini dah mendidih, kita akan tutupkan api. Pastikan dia betul-betul mendidih ya. Sebab nanti kita terus nak makan bersama dengan pulutnya nanti ya. Ni dah mendidih. Saya dah tutupkan api. So kita biarkan dia sambil kita nak menunggu pulut ni, dia akan suam ya. Okey. So Kak Zaida nak balik-balikkan sekejap pulut ni. Oh, jadi pulut kita kena sentiasa tengok kena balikkan lah. Sebab pulut sekarang, pulutnya kita tak ada bancuh dengan apa-apa. Hanya pulut plain sahaja. Ya, kalau kita bancuh dengan santan tu tak apa. Sekarang ni pulut ni plain. Jadi kita perlu balik-balikkan dia untuk nak bantu dia cepat masak. Okey, so Kak Zaida akan angkat ni. Kita letakkan atas loyang. Okey, nampak? Ya. So kita akan balik-balikkan dia. Sedapnya dengan bau pandannya. Yes. Wow. Sedap. Okey, kita akan kukus lagi. Sebentar lagi. Kita pastikan pulut kita betul-betul masak. Ya, so kita tak nampak langsung ada bintik-bintik putih pada pulut ni. Maksudnya pulut ni dah masak ya. So kita kukus sekejap lagi. Jadi dia jadi jernih lah, dan dia kita jadi tahu jernih. Itulah pulut ni yang dah masak. Okey. Kita kukus sebentar lagi ya. Kita kena pastikan betul-betul pulut kita masak. Okey, Bel, sementara tu ada soalan? Ada. Okey Kak Zaidah, kenapa talam pisang saya di tangannya ada lembik sedikit? Apa dia? Macam mana tu ya? Apa dia? Kenapa talam pisang saya di tangannya ada lembik sedikit? Tangan tengah. Itulah yang Di kat tengah. sini. Dia tulis kat situ tangannya. Tak tahulah ni typo lah ni agaknya. Tengahnya tu. Rasanya biasa kalau talam yang akan ada masalah ialah di bahagian tengah lembik ya. Ini kalau lembik maksudnya belum masak betul puan dah angkat. Mungkin air kukusan terlalu sikit. Dia tidak mendidih dengan secukupnya. Ini antara salah satu sebab mengapa talam kita di bahagian tengah lembik. Kalau tak silap Kak Zaidah lah. Ya. Takkan tangannya lembik pula. Mana ada tangan lembik, mesti tengahnya lembik ya. Kita bacakan apa yang di-type. Yes. Nasib baik Kak Zaidah dia advance sikit. Jadi cepat sikit. Almaklum orang pandai masak. Okey, so masalahnya itulah ya. Satu kerana kukusannya air kukusannya sedikit. Air mendidihnya pun kurang ya, kurang wap untuk dia nak masak. Dan satu lagi belum masak puan dah angkat. Itu sebab itu tengahnya lembik. Ya, okey. Alright, assalamualaikum Puan Zaidah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Puan Zaidah, ada buat live nasi dagang tak? Dah. Ada ya, Muhammad Nazim, dan nasi dagangnya nasi dagang Terengganu. Dah Okey. ya. Sebab kita pakai beras putih kan. Ya saya. WhatsApp tim admin dan tim admin akan bantu you untuk episod yang keberapa. Sebab masa ni Bel tak ada episodnya. Hang in there. Sebentar lagi tim admin akan bantu anda. Masak apa tu? Orang ramai yang baru tune in. Masak apa ni Kak Zaidah? Kak Zaidah tengah buat pulut mangga. Ni mangga ni kita tengah tunggu untuk kejap lagi, sebentar lagi kita akan Dipotong. potong, nampak tu? Sedap Pulut dia. mangga ya. Kak Zaidah tengah kukus pulutnya ya. Pulut saja tanpa santan. Tanpa apa-apa, just pulut yang telah kita rendam selama 2 jam dan kita toast, kemudian kita kukus hingga pulut tu masak betul. Kena masak, make sure that masak ya. Ya, kalau tak masak nanti kita takut sebab lepas ni saya dah tak ada kukus lagi. Kita takut nanti dia tak masak sangat ya. So must make sure that pulut tu betul-betul masak. Hana Muhammad Arif. Saya dah buat donat kacang Kak Zaidah, memang lembut walaupun sampai esok. Alhamdulillah ya. Kalau ikut cara dia memang dia lembut tu ya. Okey. Santan tu tak pakai gula merah ya? Saya pakai gula putih ya. Jadi kalau you nak pakai gula merah pun boleh lah. Boleh ya. Ini santan yang kita nak gaul dengan pulut ya. Bukan kita nak makan macam serawa. Ini bukan serawa ya. Ini pulut mangga. Pulut mangga.
Salam selamat apa tu? Selamat petang Kak Zaidah. Yes, selamat petang. Terima kasih kerana share resepi. Saya ada mencuba resepi sungguh sedap rasa masakannya. Love you Kak Zaidah. Ya, love you too. Okey, Bel, rasanya dah boleh lah ni ya. Okey, tadi pun dah tadi dah nampak tu ya. Dia dah tak ada putih-putih. So bermakna pulutnya dah masak lah. Jadi kita tak boleh duduk dekat-dekat sangat. Nanti garam panas ya, sekali pun. dah tak ada putihnya, maksudnya pulutnya dah masak ya. So kita tutupkan apinya. Okey, kita nak pindahkan ke bekas lain ya. Pulut nak taruh garam tak? Tidak, Kak Zada tak letak garam. Kosong, Saya hanya pulut kosong. Yang letak garam di santannya ni tadi ya. Santan ni Kak Zada masak 400 gram santan, dimasak bersama dengan 100 gram gula dan setengah sudu teh garam ni santan yang kita masak ni. Pulutnya tak ada, pulutnya just plain pulut. Tak ada santan, tak ada apa, hanya pulut kosong sahaja. Bersama dengan daun pandan. Okey, kita perlu keluarkan daun pandan ni. Kita kena buat dia panas-panas ya, tak boleh tunggu sejuk. Nanti kalau sejuk, dia akan berketul. Dah berketul susah nanti. Tak cantik pulutnya ya. So pulutnya ni kita masukkan dalam bekas lain. Okey, nampak tu pulutnya. Yum. Okey. Belum letak santan lagi dah nampak sedap. Okey, ni santan yang Kak Zia dah masak tadi ya. Sementara nak tunggu pulut ni tadi. Now, kita perlu tuang santan ni sedikit-sedikit. Perlu gaul hingga pulut ni rata ya. Ni kena buat panas-panas ya, tak boleh sejuk. Nanti pulutnya berketul susah. Okey, masukkan lagi santannya. Jadi apa-apa pun bila masak pulut tu, kita dah siapkan santannya. Jadi bila pulutnya dah masak, jadi kita gaulkan, bab kata Kak Zaidah tadi kena panas-panas ya. Panas. Okey, supaya pulutnya tidak berketul. Pulut kalau dia sejuk, dia berketul ya. Sebab dia ada kanji. Okey, masukkan sedikit-sedikit sambil ditekan-tekan supaya tak ada ketulan pada pulut. Dia tak melekat lah Alright Puan Zaidah, guna pulut susu ke pulut biasa? Kak Zaidah hari ni pakai pulut susu ya. Sebab sekarang ni dah ada di pasaran ya pulut susu. Dia mahal sikit daripada normal pulut lah. Pulut biasa biasanya dalam RM6 lebih ya. Kalau pulut susu ni dalam RM9 lebih kurang macam tu. Okay. Kita akan tuang semua sekali ni, yang the last one. Bila pulut kita dah rata, dah tak ada ketul, masukkan semua santan yang baki ni tadi. Cantiknya, sedap bau Kak Zaidah. Biarlah bau pulut bersama dengan daun pandan. Terus dia akan bakit baunya. Kita pastikan ya, jangan ada ketul-ketul langsung. Pulutnya kena sebiji-sebiji lah pulutnya. Macam ni ya. Macam ni lah buat dia. Ya. Alright, Suryani Mustafa tanya, Kak guna mangga apa? Mangga apa-apalah, janji mangga. Tapi yang sekarang pastinya ni, kena yang masak. Kena yang besar lah, yang besar supaya senang kita dalam isinya. Lepas tu kalau nak yang lebih baik, macam Kak Zaidah kata tadi, dia kuning-kuning orange tu kuning-kuning orange lah, bau dia sedap. Sebab dia manis kan, kita nak kena manis kan. Kadang-kadang kita beli mangga, kita pun tak nampak dalam dia isinya sebenarnya kan. Jadi macam mana tu kita nak tahu Kak Zaidah, mungkin boleh kita bantu. tanya dengan yang jual tu lah.
Mangga apa, jenis apa yang sedap, yang warna oren, dia orang tahu biasanya ya. Harum manis. Tapi tu mahal-mahal semua tu. Takut juga. Sedap. Untuk nak makan sekali boleh lah kot. Kan Kak Zaidah Yelah, kan? untuk kita nak makan sedap, kan nak makan sila nak sedap ya. Yes. Okey, so now ni dah siap. Kak Zaidah perlu tutup dia dengan cling wrap ataupun perempuan nak tutup dengan apa-apa pun boleh ya. Right. Kena tutup. Kalau tak tutup nanti dia akan jadi keras. Dia ada permukaan dia akan keras, nanti tak cantik. Kita perlu tutup dia sebab ini belum boleh serve lagi. Sebab dia masih, perempuan tengok ya. Dia masih berpisah lagi santannya. Tak masuk betul dalam pulutnya. Dia masih berair. Ya, so kita tunggu pulutnya akan kembang nanti. So kita tunggu sebentar. Kita akan tutup ya supaya wap dia tak keluar dan dia boleh wap dia ni boleh melembutkan pulut ni lagi nanti ya. Right. Kak Zaidah Semalam tutupkan. saya baru beli paste lauk Zaidah Ibrahim. Sebanyak 5 paket dari Alhamdulillah. Tuan Muhammad Ismail. Tapi belum cuba lagi. Kena cuba cepat puan. Dia beli paste rendang tu, rendang Minang, rendang Padang ya. Green curry, kari kapitan, lauk biryani. Nanti share dengan kita result-nya. Ini kita dah tutup. So kita biarkan dia akan kembang pulutnya ya. Kita dah tak perlu masak lagi, tak perlu kukus lagi. So sebab itu santannya perlu dimasak hingga mendidih. Ya, make sure that dia mendidih. Kalau tak mendidih kita takut nanti kita makan santan mentah ya. So seloknya you didihkan betul-betul, kemudian kita gaul dan kita biarkan. Ya, supaya pulut ni nanti akan kembang bersama dengan santan. Kita tak perlu kukus lagi dah. Ya. Okey. Right. Sementara tu kita akan masakkan pula untuk dia punya bahagian untuk dia punya dadih dia ya. Ni 200 gram santan. Okey, kita akan masak bersama dengan garam sahaja dan daun pandan. Kita masukkan daun pandan, garam dan sedikit. Garam ni suku sudutih je ya. Dan air bancuhan tepung jagung. Okey, kita masak hingga dia mendidih. Dia pekat lah ya. Alright. Sebab tu namanya dadih ya. Kita masakkannya sehingga dia pekat. Hingga dia pekat lah. Alright, Zaitun Dalan kata, saya dah masak nasi Afghan, lauknya ayam merah. Saya makan sampai 4 kali tambah. Memang sedap dari Singapura. Alhamdulillah. Boleh repeat order lagi lah tu. Boleh order lagi ya. Pulut kalau terlebih masak, apa akan jadi? Lembik, rosak? Hafidah Sulaiman tanya. Dia akan lembik lah. Kalau dia overcook, dia akan lembik. Tapi kalau puan buat sukatan macam ini, dia tak lembik ya, sebab kita kukus pulut dia tanpa apa-apa. Jadi memang dia tidak akan lembik. Santannya dah disukat ya untuk sukatan dia yang tepat ya. So dia tak akan lembik. Yang lembik ini biasanya pulut yang ditanak. Pulut tanak lembik. Kita sekarang gunakan metod kukus ya. Jadi kalau kukus pulut kita tak mudah lembik ya. Kalau tanak tu ya. Ya, tanak memang kemungkinan besar dia akan jadi lembik, benyek. Ya. Okey, ni dah nak mendidih. Okey, Bel ada yang bertanya. Ada. Pulut kalau terlebih masak, itu dah baca. Fuzia Hassan tanya, "Hai Puan Zaidah. Ya, hai. Cara masak pulut ni boleh ke dimakan dengan rendang ayam?" Boleh. tu. Cuma pulut ni manis ya. Kalau nak makan dengan rendang, perempuan kena tengoklah macam mana. Okey, ni dah masak. Okey, dah agak pekat macam ni sebab kita nak letakkan dia di bahagian atas nanti. Ni dia punya tu. Ya. Okey. Macam ni, pekat dia. Jadi dia duduk, dia stay cantik lah. Kalau perempuan tak nak letak tepung jagung pun tak apa. Ya, buat pekat gitu pun boleh. Kalau yang suka macam rani, macam ada kuah sikit. Yang ni kalau kita letak tu dia cantik lah ya. Dia cantik duduknya tu. Okey, so kita akan tunggu pulut kita sekejap. Sementara itu kita jawab soalan Kak Zaidah. Beras pulut tu rendam dulu ke? Kalau rendam berapa lama?
Okey, Kak Zaidah rendam tadi 2 jam ya. Lama juga. Kena rendam, tak rendam. Kalau tak rendam, nanti dia punya starch tu tak keluar tau. Lambat. Proses dia nak mengeluarkan starch dia tu lambat. Ya, so seeloknya puan-puan rendam. Kalau you tengok Thailand, cara dia, orang-orang Thai, dia orang kukus pakai dia punya kukusan dia yang yang dibuat dengan buluh tu. Itu you kena rendam 6 jam. 5 hingga 6 jam. Supaya pulutnya tu mudah masak. Sebab bila dia dah rendam, dia dah kembang cantik ya. Dia lembut lah. Macam tu. Tapi kalau kita nak cepat tak kuasa nak merendam sampai 6 jam ya. So what you do is you rendam 2 jam aja. Kemudian you pastikan kukus dia tu biar lama sikit sampai pulutnya masak betul. Kita ada tetamu kat sini. Sekejap ya puan. Puan dari mana? Oh, dari Ceras. Terima Alhamdulillah. kasih datang. Jemput duduk. Okey, Kak Zaidah sekarang ni ni dah siap. Kita nak keluarkan. Masukkan dalam mangkuk. Dia punya dadihnya ni Cantik ya. Kuahnya ni. Ada soalan Kak Zaidah. Yes. Tadi Kak Zaidah steamkan pulut lebih kurang berapa lama? Tadi berapa ya? About 10 minit dia ya tadi. First jadi 10 minit. Antara 10 minit kemudian perempuan keluarkan, balik-balikkan, lepas tu steam lagi dalam 10-15 minit. You kena check juga sebab kadang-kadang steamer masing-masing. Kadang you pakai kukus, air kukus you sikit. You kena tengoklah masa balik tu, perempuan kena pastikan tak ada putih-putih tu pada pulutnya. So maknanya pulut dia tu jernih lah. Ya. So maksudnya pulut tu masak betul. Alright. Okay, so pulut tu kalau masak dalam rice cooker je boleh tak? Tanak tadilah. Kalau tanak ni rice cooker ni tanak ya. Dia nanti dia punya itu dah jadi lain ni puan. If you masak dalam rice cooker, you kena tanak. Bila you tanak, maksudnya dalam pulut tu dah ada air. Saya tadi pulutnya tak ada air. Saya steam. Saya guna steam untuk nak masakkan pulut. Sedangkan kalau puan masukkan dalam rice cooker, puan kena letak air. Itu dah jadi tanak, dia dah jadi lain. Bila you tanak, pulut tu itself dia dah jadi lembik tau. So you kena masak dengan santan lah. You tak boleh keluarkan pulut lepas tu bancuh pula macam ni, tak boleh. Nanti you tak boleh makan pulutnya. Boleh faham tak tu? Boleh kan? Boleh, insyaAllah. Bel faham tak? Kalau Bel faham, yang lain faham lah. Okay. Sebab logiknya, kalau puan masuk dalam rice cooker, puan kena letak air. Macam kita masak nasi, kan kena letak air. So if you letak air dalam pulut itself dah lembik. So macam mana you nak gaul dengan santan? You tak boleh gaul santan. So you kena masak dengan santan lah. Dia berair maksudnya. Tapi sukatan dia dah lain ya. You dah tak boleh pakai resipi Kak Zaidah pula. 400 gram nanti pulut you lembik. Ya, betul. Sebab saya ni tadi, saya kukus pulut tanpa letak apa-apa. Pulut tu saja. Ya, sebab pulut dia ada kanji. So you boleh steam dia without letak apa-apa. Dia akan melekat. So lepas tu dah masak, baru kita gaul dengan santan macam ni. Okey. So ada soalan ni, apa perbezaan kalau pulut biasa dengan pulut susu? Pulut susu dengan pulut biasa. Pulut susu tu dia sekejap ya. Ini pulut yang Kak Zaidah restkan dia, rehatkan dia bagi dia mengembang katanya Kak Zaidah tadi ya. Okey, sebab kita gaulkan dengan santan untuk sebatikan dia sebelum dia melekat-lekat betul-betul. So jadi kita restkan dia. Jadi santannya boleh menyerap belaya. Ini santan dia dah dekat pulut lah. Santan dia dah masuk dalam pulut dia. So kita akan balik-balikkan dia. Nampak tak? Tadi kan dia basah Bel. Yes. Now dia dah mula melekat. Tu, nampak tu. Wow. Dia dah mula melekat. Tapi ni masih belum ready lagi. Dia masih belum ready lagi sebab bila kita balikkan dia, kita dapat rasa tahu dia basah. Ya. So ini belum ready untuk kita serve. Masih boleh nampak lagi santannya. Santannya ya. So kita akan tutup lagi dan kita biar lagi dalam beberapa minit. You check dulu.
Sometimes pulut pun tak sama, ya. Betul. Kadang-kadang you guna santan fresh pun lamanya untuk nak perap dia ni terpulang pada santan dan pulutnya. Tapi ni masih belum boleh lagi. You boleh tengok ya, dia masih nampak santannya. So kita kena tutup lagi dan kita biar dia kembang dulu. Okay. Yes. Aisyah, Saya tutup lagi. I just watched now. Is this mango sticky rice? Yes, mango sticky rice. Mak diorang dah rindu kat Mak Gayah ni. Mak Gayah dekat mana? Ikut balik KL ke? Tak, Mak Gayah duduk dekat Mak Gayah dia di Nongcik lagi ya. Masih di Nongcik. Yes. Santan kotak campur air tak, Kak? Tadi yang untuk pulut dia, Kak Zara tambah sedikit lah, lebih kurang 300 gram santan bersama dengan 100 gram air. Sebab santan kotak dia pekat ya. Dia pekat sangat. Okey. Okey. So airnya 1/4 lah 1/4. Okey. Mak Tanya Mak itulah Mak Gayah juga tanya dah balik Perak ke belum? Masih di Nongcik ya. Macam mana nak bezakan pulut susu dengan pulut biasa? Nak bezakan bila nak beli. Dia ada tulis kat paket tu. Kak Zaida pun tak boleh nak beza. Lagi-lagi pula ada mata macam ni kan. Nak buka macam mata nak check memang tak tu. Biasa pulut susu dia gemuk-gemuk sikit. Kan dia macam bulat-bulat sikit. Dia macam bulat-bulat, buncit-buncit sikit compare tu pulut biasa. Kalau pulut biasa dia kurus sikit. Dia kurus. Tapi biasanya dia pulut susu ni dia dah siap paket 1 kilo dia ada tulis tu pulut susu. Ya? Yes. Okey, sementara tu kita boleh potonglah mangga kita ni. Right. Okey. Okey, tu mangga dia kita potong, inilah caranya. Tapi ada juga cara yang ni nampak berair ya, cantik. There you go. Kak Zara pun tak tahu ni apa rasa mangga ni. Ya, sebab kita tak tahu mangga ni dia kadang-kadang kita beli dia kata manis. Tapi kita tak rasa sebab kita beli macam ni lah ya. So kalau pokok kita tahulah. Kalau pokok kat rumah kita tu kita tahulah. Manis ke tak manis. Kalau kita beli ni 10 tempat 10 rasa mangga ya. Betul. Tak rasa sama mangganya. Jadi beruntung siapa yang ada pokok mangga kat rumah. Okay, there you go. So, kita akan letak pulut dekat sini, mangga sini ke? Mana mangga tu? sini. Kadang-kadang nak letak mana tu? Tapi rasa macam tak berapa manis. Kan? Baunya? Sebab you tengok dia punya. Sementara kita nak tunggu pulut ni mesra dengan santan tadi ya. So kita buat presentation dia. Okey, ada yang bertanya lagi? Ramai betul kata Kak Zaidah slim dah sekarang. Tak slim. Kat saya balik sana. Ni masuk studio je nampak slim. Lighting. Okey, kita akan guna setengah je lah ya. Okey. Tapi kalau kita nak makan kat rumah, kita potong-potong je lah. Okey, mungkin ada rice cooker yang ada steaming. Kalau rice cooker yang ada steamer tu kan, kan dia ada yang berlapis-lapis, tu boleh lah. Ya. Tapi kalau puan nak guna rice cooker untuk nak macam masak nasi, tu dah sukatan dia dah tak sama ya puan. Kalau puan guna saya punya resepi 500 gram pulut dan dimasak bersama dengan santan sebanyak 400 gram. Nanti pulut ni jadi benyek puan. Jadi macam lembik ya. Right. Pulut mangga dia tidak benyek. Dia tak macam kita makan pulut serawa durian semua ya. Dia tak sama. Dia pulut mangga dia sticky rice mango ni dia kita boleh rasa pulutnya macam sebiji-sebiji tau. Tetapi dia lembut. Dia tak sama macam kita tanak ya. So kalau you tanak dah jadi lain pula nanti. Right. Okey. Macam mana nak tahu antara kedua-duanya puan? Kalau beli di supermarket, namanya dia akan ditetapkan di situ ya. Kalau ikut packagingnya, sama berasnya, beras pulutnya. Beras pulutnya. Alamak, saya dah buang lah. Dia ada tulis. Puan kena baca. Baca pulut susu. Okey, masih agaknya yang awal-awal tertinggal. So, beras pulut Kak Zaidah gunakan setengah kilo untuk menu hari ni. Yes, setengah kilo. Saimah Khalid, so what's the equivalent in fresh coconut milk to packet coconut milk? Should it still be 400 grams Yes, since sama. you say that packet coconut milk are thicker? Saya pakai 300 plus 100 water untuk to get 400. Ya, kalau yang dipakai yang kotak.
Ya. So kalau yang fresh 400 lah. 400 lah, cantik lah. Dia dah cantik, Cantik. dengan dia punya amount airnya di dalam Yes. dalam santannya. Okey, sementara kita tunggu. Okey, ada Ah, lagi ah. ke soalan? Sila Yes. ajukan soalan-soalan anda sementara kita tunggu Pulut. Masih kita menunggu Pulut ni yelah, Pulut ni agak gentle ya, kita kena apa? Okey, ini yang saya dah siapkan terlebih dahulu. Asyik. Saya nampak tu. Ini yang dah siap lebih kurang dalam 1 jam ke 2 jam ya. Lama pulutnya. jugalah ya kalau kita nak rehatkan dia. Tapi Kak tak Zaidah? juga. Kadang-kadang macam ni ditunggu lagi setengah jam dah boleh lah. Okey. Okey, ini sebab kita aircon, ni nampak tu. Dia dah mula nak mengeras. Sebab dia aircon ni. Ini kalau sekiranya keras macam ni, perempuan steamkan dia balik sekejap. Steam aja, nanti dia akan lembut balik. Ya, ya. Ni sedap ni. Kalau makan macam ni pun dah sedap dah. So jadi kalau kita rehatkan dia tadi lebih kurang setengah jam hingga 45 minit lah. Pulut, semestinya pulut memang tidak tahan. Dia bukan tak tahan, dia basi. Tidak, dia akan keras. That is pulut. Ya, kalau you nak makan sedap, you kena makan dia. Lepas buat tu, terus makan. Ataupun selewat-lewatnya 1-2 jam macam itulah ya. Pulut dia memang tak tahan ya. Dia bukan tak tahan basi, dia akan jadi keras. Lagi-lagi kalau you simpan dalam fridge, memang dia akan jadi bertambah keras. Ya. Okey. So kita balik-balikkan lagi yang ini. Tu lebih lama dia akan lebih kembang. Akak nak tengok dekat ke? Boleh? Silakan. Tak apa, ya puan. Alhamdulillah. Orang kata jodoh rezeki kan. Yes. Saya dah sebulan tak ada di studio ni ya. Di Johor Bahru. So hari ni saya balik. Dah tanggungjawab ada banyak dekat sini. So kita berbahagilah. Okey, macam ni rupa dia. Okey, actually ni you kena tunggu sekejap lagi, lebih kurang dalam 10-15 minit ya. Tapi tak apalah. Ni dah boleh makan yang sebenarnya ni. Okey. So should be kita tunggu lagi Tunggu sedikit. sekejap. Tapi kita pun tak apalah. Pasal benda ni dah masak ya. So kita tak perlu nak risau, cuma dia sticky a bit lah sebab dia belum. Yum yum. Itu dia. Sticky rice mango untuk kita hari ini. Okey, kemudian kita akan letakkan, ni kena tutup ya. Dia tak boleh dedah ya perempuan, untuk pulut tak boleh. Nanti dia jadi keras. Right. Dia kena angin dia jadi keras. Lagi pula duduk dalam aircon, dia akan jadi keras. It's okay my dear Jamalia Abdul Hamid. It's okay. Nanti sebentar lagi kita akan ada 1 minute video. Don't worry. Live ni memang meant untuk kita berbual dan juga untuk kita share interest dan juga ilmu. Itu dia. Look at that. How good is that, Kak Zaidah? Masya Allah. Woo. Okey, kita akan tabur beretih ni di bahagian atas. So special. Masya Allah. Wonderful Kak Zaidah. Yes. Siap dah. Pulut mangga kita. So I bet siapa yang minatkan Simple sticky aja. rice ni mesti tak Yes. sabar dah nak terus buat dekat rumah. Mana Kak Zaidah sebulan tak ada dekat sini, mana Kak Zaidah punya pengalas? Mana tu pengalas yang mana tu? Tak apa, tak apa. Okey. Okey. Okey, sekejap saya cari. Ada. Sekejap Sekejap ya. Tak cantik kalau kita nak ambil gambar sebab bawah ni putih, so tak berapa cantik. Inilah rupa pulut mangga kita. Jadi bila kita makan tu, kita ambil pulut ni bersama dengan mangganya tu. Jadi kita boleh makan dengan santan yang kita siramkan di bahagian atasnya. Sedap ni ya. Nampak simple aja. Tapi dia punya sedap tu, masya-Allah. Right. Alright. There you go. Ini beretihnya. Saya buat beretih ni, kita panggil beretih. Ya, Mana tu beretih. beretihnya? Ni dipanggil beretih. Ya.
Kalau ikut dia orang biasanya pakai mung bean, apa tu, kacang hijau yang dibuang kulit tu. Ada rendam ataupun direbus sekejap, lepas tu digoreng bagi rangup untuk tabur di bahagian atas. Tapi kita saya guna pulut yang saya rendam tadi jugalah. Okey. Itu dia. Pulut mangga kita untuk hari ini. Yes. Alhamdulillah. Bella akan tembamlah balik bila Kak Zaidah dah masak sedap-sedap. Yes. Turun sis berat badan sebulan Kak Zaidah tak ada. Alhamdulillah, selesai dah menu kita hari ini. Okey. Kita ada viewers dekat sini. Puan apa nama ya? Puan apa nama? Puan Aisyah. Puan Aisyah, terima kasih banyak-banyak datang. Nak join sekali ke Kak Zaidah? Boleh? Terima kasih Puan Aisyah kerana sudi singgah. Alhamdulillah. Kejap lagi boleh puasa tak? Kalau tak puasa boleh rasa. Kita boleh bagi rasa test kita punya pulut mangga. Alhamdulillah. Syukur. Mainlah masuk sini. Mainlah mai Puan. Mainlah segan. Malu. Tak apa, nanti kejap lagi kita ambil gambar. Kita ambil gambar sekejap lagi ya. Okay, thank you so Alhamdulillah. much. Alhamdulillah. Yes. Thank you so much. Akhirnya Kak Zaidah kembali di studio untuk program Jom Masak dengan Kak Zaidah. Hari ini menu special terus dengan pulut mangga. Pulut mangga. Okay, thank you so much Kak Zaidah. Again, insyaAllah nanti kita akan bersiaran lagi di studio ni lagi dengan Kak Zaidah. Okay, insyaAllah nanti kita jumpa lagi. Okay, so harap perempuan berpuas hati dengan resepi Kak Zaidah tengah hari ni ialah pulut mangga. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi esok dengan menu dan resepi yang lain di waktu yang sama ya, 2:30 petang. Moga perempuan boleh mencuba ini. Dan apa dia, Bel? Ada soalan. Ada soalan. Okey, minta maaf Puan Kak Zaidah. Yes. Okey, nak apa? Ada yang tanya, ada yang kata please share seri muka resepi. Resepi kita ada resepi PJJ ya Kak Zaidah kan? Yes, segi muka kita ada PJJ ya. Kalau perempuan nak, kita ada PJJ on segi muka kita. Yes. So bolehlah hubungi kita di nombor 011-11-20-4733 untuk dapatkan keterangan lanjut. Dan for those yang nakkan barang-barang ya ataupun produk daripada Kak Zaidah, juga boleh hubungi nombor yang sama, di talian yang sama ya. Perempuan jangan call ya. Kalau call biasa budak saya tak angkat. Kita akan hanya jawab WhatsApp sahaja. Ya. Alright, yang ditabuk atas tadi tu by 3rd December Okey. Alright. Untuk for those yang ada di Singapura ataupun for Singaporeans sekalian semua, kalau yang mana nakkan produk Kak Zaidah, bolehlah hubungi Encik Muhammad Ismail ada di sini ya. Encik Muhammad Ismail untuk nak buat pre-order 3 hari bulan Disember. Sebelum 3 hari bulan Disember. Okey, taliannya ya di 91098411. Encik Ismail dah komen kat situ. Siapa yang di Singapura nakkan produk Kak Zaidah, cari komen daripada Encik Muhammad Ismail ya. Produk akan berada di Singapura selepas 3 Disember. Ya, tak lama lagi ni, jadi please order sebanyak yang boleh sebab kita boleh sediakan produknya untuk perempuan ya. Okey. Alright. So insyaAllah kita jumpa lagi esok dengan menu dan resepi yang lain. So hingga itu stay safe, ceria-ceria selalu dan makan seadanya lah. Try ni, sedap ni. Okey, so kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum, bye.